Allah menjanjikan ya untuk memperkenankan doa hamba-Nya. Dalam masa yang sama kita perlu ingat bahawa Allah akan memperkenankan doa hamba-Nya apabila, boleh tulislah ya, apabila semua syarat dipenuhi dan semua penghalang dilepasi. Ada syarat. Ada syarat yang perlu dipenuhi supaya doa itu mustajab, diterima oleh Allah. Dan ada penghalang yang perlu dilepasi supaya doa menjadi mustajab. Hal ini sebagaimana bukan saja dalam masalah doa, bahkan dalam apa yang berkaitan dengan semua ibadah. Ya. Kita mendapati bahawa dalam semua ibadah ada dia punya syarat-syarat, kan? Ada rukun-rukun dan ada penghalang-penghalang. Ya. Contoh dalam solat, apa syarat dia? Perlu ada wudu, perlu menghadap kiblat, perlu menutup aurat. Ya. Sekiranya syarat itu tak dipenuhi, apa akan jadi pada solat? Tidak diperkenankan. Kalau orang tu solat sebanyak rakaat mana sekalipun, tapi kalau dia tak ambil wuduk, contoh, ya, baik. Jadi ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi dan semua penghalang perlu dilepasi. Maka barangkali seseorang yang berdoa, sama ada meminta sesuatu atau memohon dijauhkan daripada sesuatu, ternyata bahawa doanya tidak dimakbulkan. Ternyata bahawa doanya tidak dimakbulkan. Maka tertolaknya doa seseorang tak lari daripada 3 sebab. Yang pertama, doanya bermasalah. Perkara yang diminta tu bermasalah. Atau ini yang diistilahkan sebagai al-i'tida'u fi du'a, melampau dalam berdoa. Ya. Melampau dalam berdoa ni ada macam-macam bentuk. Dia minta yang bukan-bukan lah. Ya Allah, jadi suami. Ya Allah, naikkan aku menjadi rasul, contoh. Ini jelas melampau, ya. Atau ya Allah, KO kan si Pulan, saudara semuslim. Bagaimana agaknya? Tentu doanya akan tertolak, ya. Ya Allah, mudahkan aku. Saya ingat mungkin dalam doa main bola tu lah. Doa tu bermasalah tu, ya. Doa main bola. Ya Allah, butakan mata-mata pasukan lawan, dia akan gol 5-6 biji dalam pintu gawang mereka. Ataupun ya, meminta sesuatu yang haram. Ya Allah, berikan aku jawatan itu dan ini. Ya. Ya Allah, mudahkan aku menggelapkan duit syarikat, mudahkan aku urusan nak menggelapkan duit syarikat, dan macam-macam. Ini semua doa yang bermasalah, ya. Boleh, ya. Baik. Sebab yang kedua, hati orang yang berdoa itu bermasalah. Tadi doa tu bermasalah, apa yang diminta tu bermasalah. Tapi sebab yang kedua ni, hati orang tu yang bermasalah. Ini juga banyak berlaku di keliling kita, ya. Hati orang yang berdoa itu dalam keadaan lalai, dalam keadaan, percaya atau tidak, ini realiti masyarakat kita.
rata-rata masyarakat ni, ya, hati dalam keadaan tak faham apa yang dibaca, atau tak faham apa Tok Bilal baca, Tok Imam baca. Itu realiti ni. Kadang-kadang tak apa dia bunyi sedap, bunyi bahasa Arab dah, tapi percaya atau tidak, kadang-kadang saya pun tak faham apa dia baca. Kalau saya tahu masyarakat semua diam je sebab rata-rata kebanyakan tak faham bahasa Arab. Tapi kalau di kalangan yang faham bahasa Arab pun tak faham apa Tok Bilal baca. Laju sangat. Kadang-kadang digorengnya bagi bunyi Arab sikit. Jadilah. Ya. Hati orang yang berdoa itu bermasalah. Ya. Kita lihat, ini kena reality check. Kita kena betulkan doa kita, sebab doa itu adalah satu yang sangat besar. Itu adalah senjata kita, itu adalah agama kita, itulah hubungan kita dengan Allah. Siapalah kita kalau tanpa doa? Tetapi realiti kita mendapati masyarakat kita pada hari ini, gara-gara banyak salah faham lah. Antaranya insya-Allah kita tersebut tadi, bahawa tak boleh doa dalam bahasa Melayu. Apa jadi? Itu yang kena import tukang baca doa. Sebab tu kita ada banyak imam-imam, kadang-kadang peranan dia bukan imamkan solat berjemaah je, tak. Peranan dia tidak habis. Bahkan peranan dia terus. Sesudah salam pun peranan dia masih lagi diperlukan oleh jemaah di belakang. Yang mana mereka semua menanti-nanti imam itu meraihkan peranan yang terakhir untuk solat fardu ketika itu. Mereka semua menanti-nanti dengan hati yang berdebar-debar, menanti dengan penuh kesabaran. Tak boleh nak beranjak kerana masih lagi belum selesai urusan imam di depan. Imam masih lagi belum berdoa. Maka mereka tunggu Al-Fatihah. Lega sikit lah. Okey. Tak boleh nak lepas ni. Lepas tu imam pun Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Apa-apalah. Bom. Tapi masyarakat kat belakang, rata-rata imam memang kat belakang, kat depan tu dia bacalah bahasa Arab. Kan nak baca bahasa Melayu. Apa imam ni? Kadang-kadang imam jemputan, aku dah bayar mahal-mahal ni. Ada baca dalam bahasa Melayu. No class. Maka imam-imam semua faham. Maka dia tahu harapan menggunung jemaah-jemaah di belakang. Maka dia pun membaca doa dalam bahasa Arab. Tetapi akhirnya jemaah-jemaah kat belakang mereka tak faham apa doa yang dibaca. Ya. Jadi agaknya bagaimana nak khusyuk, bagaimana nak tamakninah. Maka ini realiti doa yang dilakukan dalam keadaan seperti itu. Maka itu yang Allah dah ingat dah ingatkan kita dalam surah Al-A'raf ayat 205 tadi. Wadhkur rabbaka fi nafsika, dan ingatlah akan Tuhanmu pada dirimu. Nak doa sendiri baru ikhlas. Kan? Kita nak minta sesuatu. Beza kalau kita hantar wakil dan kita pergi sendiri. Tak ada orang sesiapa nak mohon jawatan, dia hantar wakil je. Termeduga pun, kau pergi je lah. Ada. Bahkan orang itu takkan terima wakil kan? Datang sendiri. Minta sendiri. Tulis permohonan sendiri kan? Maka begitu realitinya dalam doa. Apatah lagi dalam doa. Lagi menuntut supaya kita buat betul-betul. Maka perlu, ya, hadirkan diri ketika berdoa. Tidak seperti mana ramai jemaah kita di masjid, bila doa baca tengok macam mana tangan dia. Ada tangan tak ada bawah. Ada yang ini handphone Amboi. Tu inuan. Ada yang kadang-kadang tak sempat-sempat. Sambil berjalan tu. Sambil berjalan boleh menadah doa. Sambil pakai pakai slipper kasut kat luar. Boleh tadah. Tak apa, doa Syekh. Tak kisah di mana-mana. Tak, ini semua tak betul. Kan? Kadang-kadang dah keluar dah daripada masjid. Tapi kerana imam pakai mikrofon, tak apa. Sampai kat luar masjid sana tu boleh berjalan. Nak pergi gerai nak beli air. Tangan tak dah lagi Syekh. Tak dah, jangan tak dah. Adakah ini doa yang agak-agak akan dimakbulkan?
Ini doa yang jauh daripada adab-adabnya. Maka masakan dia akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita nak minta sesuatu, kan? Ini sebagai perbandingan lah. Walaupun realitinya tidak ada apa-apa perbandingan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak minta sesuatu dengan Allah. Tapi nanti bagi kita, orang yang kita nak minta kat depan, contoh. Tapi kita duduk, nanti bagi ya, kita jalan menghadap mana-mana. Padahal kita nak minta, kena menghadap dalam keadaan khusyuk, diri kena ada tamakninah, kan? Sebab yang kedua tadi, kembali kepada masalah tentang doa itu tertolak di sisi Allah. Pertama, doa yang dimohon, doa itu bermasalah. Yang kedua, hati orang yang berdoa bermasalah, ya. Sebab yang ketiga, yang terakhir, ya, wujudnya penghalang. Wujudnya penghalang yang menghalang doa itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wujudnya penghalang. Penghalang di sini sebab yang di luar. Sebab luaran, kita kata. Barangkali doa yang dimohon itu bagus-bagus. Hati orang itu pun ikhlas, khusyuk, tamakninah. Tetapi gara-gara ada penghalang, sebab-sebab luaran yang menghalang, maka akhirnya doa itu tidak juga diperkenankan. Apa penghalang-penghalang ni yang boleh menyebabkan doa kita tidak mustajab? Kita makan minum daripada hasil yang haram, kita melakukan kezaliman dan penindasan, maka ini semua boleh menghalang, ya, sumber rezeki kita ambil daripada sumber yang haram, ya. Pakaian kita pakaian yang haram, segala-gala kita bergelumang dengan benda yang haram, maka ini semua akan memberi kesan, ya, kepada sejauh mana doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak, ya. Dalam hadis yang sahih daripada Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa kamu diperkenankan. Ya. Ini hati kita perlu celik ketika berdoa. Jangan doa sambil lewa. Ini macam kita kata tadi, doa sambil berjalan keluar masjid. Doa sambil pakai slipper, angkat tangan semua. Ya, jangan. Hendaklah doa dalam keadaan hati kita sedar, ya. Inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Sungguh Allah tidak akan memperkenankan doa daripada hati yang lalai dan tidak sedar, ya. Dalam sebuah hadis yang lain daripada riwayat Imam Muslim tentang penghalang-penghalang doa diperkenankan, Nabi menyebutkan tentang seorang lelaki yang banyak bermusafir, ya, sehingga badannya berdebu, pakaiannya berpasir. Yamuddu yadayhi ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya, mengatakan ya Rabbi ya Rabb. Mengangkat kedua tangan adalah antara sebab doa diperkenankan, ya. Dia mengangkat kedua tangannya dalam keadaan sangat berharap kerana dia sedang bermusafir. Kita kena bayangkan suasana pada zaman dahulu. Kalau zaman dahulu musafir maknanya merentas padang pasir, tak ada apa-apa, kering kontang, tak ada RNR nak singgah mana-mana. Kalau ada apa-apa, kalau tergendala, seorang-seorang lah engkau tengah-tengah. Maka orang ini dia berentas padang pasir, lalu dia berdepan dengan musibah. Maka dalam keadaan sangat berharap, dia mengikhlaskan doanya kepada Allah dengan penuh khusyuk dan dia mengangkat kedua tangannya, ya Rabbi ya Rabb. Tetapi Nabi mengatakan, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minuman dia haram, wa malbasuhu haram, pakaian dia haram, wa ghudhiya bil haram, dan sumber
rizki dia diambil daripada yang haram. Maka Nabi kata, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya diperkenankan? Kita lihat, ya. Kita kena beringatlah, zaman kita ni, zaman sekarang ni, zaman banyak syubhat. Ya. Zaman manusia tamak haluba. Mereka cuba mengaut kekayaan dengan segala cara dan segala rupa. Tak kira, akhirnya mereka mengambil segala cara, tak kira yang halal maupun yang haram. Maka ini semua akan memberi mudarat atas kita, ya, khususnya dalam doa kita. Kita mendapati bahawa zaman kita, zaman sekarang ni, zaman di mana kita dikelilingi dengan riba. Dan riba ini adalah satu masalah yang sangat membarah. Akhirnya nak mengatakan bahawa nak bebaskan diri boleh. Tapi kalau kita lihat masyarakat keliling, semua terpalit dengan riba. Kan? Sama ada memberi atau mengambil. Dan kedua-duanya sama. Ya, kedua-duanya sama. Ya, orang yang memberi riba atau mengambil daripada hasil riba, dia sama. Dan ini semua adalah sumber yang haram, ya, yang perlu dijauhi, ya. Dalam hadis yang lain daripada Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil. Doa kalian akan diperkenankan oleh Allah selagi mana orang itu macam mana nak terjemah? Ma lam ya'jil. Selagi mana seorang itu jangan timbul perasaan tak sabar-sabar. Yaqulu da'autu falam yustajib li. Sehingga dia kata, aku dah banyak doa, tapi doa aku tidak diperkenankan. Ini akan menjadi penghalang doanya diterima oleh Allah. Kalau hatinya tak sabar-sabar. Ya Allah, aku dah banyak kali doa ni. Bila nak dapat ni? Aku tak sabar dah ni. Boleh pula dia cakap macam tu ke Allah. Atau dalam hati dia sekalipun. Barangkali tak disuarakan, tapi itu dalam hati dia. Jenuhlah aku nak doa ni. Buat kali doa ni supaya dapat-dapat. Tak dapat juga. Adalah tu dia minta tu. Tapi dia tak sabar-sabar. Ya, itu akan menjadi penghalang, ya. Dalam hadis sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ah. Doa seorang hamba itu akan terus diperkenankan oleh Allah selagi mana dia tidak mendoakan suatu yang berdosa, atau dia mendoakan diputuskan silaturahim. Ini akan menjadi penghalang doanya daripada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mendoakan suatu yang dosa, ya, dan mendoakan diputuskan silaturahim. Ya.